Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 5 Julai 2020. Satu kes baharu positif COVID-19 di negeri ini semalam yang dicatatkan di Kota Kinabalu yang menjadikan kumulatif kes di Sabah kini 376. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media berkata kes itu melibatkan saringan petugas kesihatan yang telah tamat bertugas di sebuah pusat kuarantin di Likas. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, tiada pertambahan kes sembuh direkodkan, jumlah pesakit sembuh kekal 356 orang. Jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan seramai 13 orang di 8 daerah iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Tuaran, Sandakan, Pinampang, Kota Belud, Ranau dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Seramai 1,980 pekebun kecil di Ladang Bagahak 2 dan 3 Lahad Datu mendapat hak pemilikan geran tanah berkeluasan hampir 7,000 hektar selepas kerajaan negeri bersetuju menyerahkan semula tanah yang diduduki sejak 5 dekad lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata penyerahan geran pemilikan tanah yang sebelum ini diusahakan oleh Sawit Kinabalu sebagai memenuhi tuntutan serta kehendak pekebun kecil di kawasan tersebut. What is important when we know the problem, how can we resolve the problem? It's not only knowing the problem but without solving the problem. What is the problem? Dia nak tuntut tanah ini mereka punya dan kita serahkan ke mereka. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Minyak Masak Jenama Gold keluaran milik anak syarikat Kerajaan Negeri Sawit Kinabalu disandarkan. Menurutnya lagi, Kerajaan Negeri akan membayar pampasan berbentuk sebidang tanah berkeluasan 18,000 hektar kepada Sawit Kinabalu. Bagaimanapun, Sawit Kinabalu perlu membangunkan kawasan tersebut dengan penanaman padi, kelapa dan kelapa sawit. Selain menerokai kepelbagaian industri hiliran daripada penanaman tersebut yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk di negeri ini. 11 murid tercicir persekolahan di Kampung Kiapat Keonsom Inanam, Kota Kinabalu ditawarkan untuk meneruskan persekolahan mereka di Sekolah Kebangsaan SK Keonsom Inanam. Langkah yang diberikan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS itu memberi kelegaan kepada ibu bapa pelajar terbabit. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Mistrin Radin berkata, faktor kemiskinan dan tiada dokumen lengkap menyebabkan kanak-kanak terbabit tidak dapat mendaftar ke sekolah. Saya berharap agar sama ada anak-anak itu tidak pernah bersekolah ataupun berhenti sekolah, tapi masih dalam umur persekolahan iaitu 17 tahun ke bawah. Kami berharap supaya didaftarkanlah kembali ke sekolah sebab pendidikan adalah perkara yang sangat pentinglah diperolehi oleh hak kanak-kanak. Dr. Mistrin ditemui pemberita RTM selepas menyempurnakan perasmian program selia bantu murid asnaf murid cicir anjuran JPNS di Kampung Kiapat Keonsom Inanam Kota Kinabalu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Kota Kinabalu, Tahniah Jaman berharap para ibu bapa memberi peluang dan sokongan penuh kepada anak-anak mereka untuk meneruskan persekolahan. Dalam majlis ini, murid tercicir dan asnaf turut menerima sumbangan kewangan bernilai keseluruhan RM2,300 dan alat tulis. Seramai 3,000 ketua isi rumah di Dewan Undangan Negeri Adun Karanaan Ranau menerima bantuan COVID-19 berupa makanan asas seperti beras, minyak masak dan gula. Ia bagi meringankan beban golongan memerlukan khususnya yang terjejas pendapatan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan berkenaan disampaikan Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Abdullah Minun Sahirun di Ranau. Bantuan COVID ini kita akan teruskan dan kita akan jajaki semua ahli-ahli masyarakat yang kita dapati yang belum pernah mendapat sebelum ini. Kita mengharapkan dengan bantuan-bantuan ini akan sedikit sebanyak memberi kelonggaran kepada masalah-masalah yang dihadapi. Sementara itu, para penerima yang ditemui amat bersyukur dengan bantuan tersebut. Bantuan ini syukurlah untuk dapat dari bantuan COVID-19 ini kurang-kurangan meringankan beban yang kurang mampulah terjejas lah, macam yang pertanian dengan yang perdagangan bisnis sendiri begitu terjejas semualah. Pasal bantuan ini kami yang
orang-orang kampung, terutama ketua-ketua kampung ini banyak terima kasih. Saya harap-harap yang penerima-penerima semua itu terimalah dengan ikhlas. Bantuan COVID-19 kerajaan negeri ini akan diteruskan ke daerah Sandakan, Tawau dan Sempurna. Pengusaha inap desa di negeri ini menyambut baik usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam membantu pengusaha pelancongan yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Ia termasuk memberi dana bagi mengembalikan pertumbuhan sektor pelancongan. Penyelaras pengusaha inap desa Seri Serbang Bungawan Jeffrey Hossel berkata bantuan yang disediakan kerajaan dapat menambah baik perkhidmatan inap desa sekaligus menarik kehadiran pelancong tempatan berkunjung ke Bungawan. Saya bersyukur kenapa baru-baru ini telah diumumkan yang mana ada bantuan untuk peserta-peserta homestay atau community homestay daripada kerajaan yang mana untuk kita membaiki pulih atau merangsangkan lagi lah, memberi semangat kepada peserta-peserta homestay yang mungkin selama 4 bulan mereka sedih, pelancong tiada dan modal mungkin berkurangan. Beliau ditemui di Bungawan. Sementara itu, pengusaha inap desa yang ditemui bersyukur dengan bantuan berkenaan. Tapi kalau ada bantuan daripada kerajaan, kita mau buat yang sebaik mungkin, kita mau kasih baiki kita punya produk kita punya. Macam homestay kah, yang mana ya kekurangan kita tambah begitu. Jadi menggalakkan orang luar datang ke Seri Serbang ni. Kami akan membaik pulih bantuan ini, kami akan membagi sebaik-baiknya lah peruntukan dibagi oleh kerajaan itu untuk membaik pulih apa-apa yang patut dari pelancongan kami dan untuk bagi pekerja-pekerja. Tempoh masa PKP, promote melalui Facebook, online, COD, rambutan, rasanya Alhamdulillah. Kerajaan Sabah sebelum ini turut mengumumkan pembiayaan untuk projek kecil berkaitan pelancongan sebahagian daripada geran khas RM10 juta bagi menaik taraf kemudahan inap desa dan produk pelancongan berasaskan komuniti di bawah Sabah New Deal. Industri perkhidmatan makanan tidak dinafikan menjadi antara pilihan ramai dalam usaha meningkatkan status ekonomi ketika berhadapan kenaikan sara hidup. Namun, dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19, sektor berkenaan turut menerima kesan dari aspek penganjuran program latihan. Menurut pengurus program pembuatan kek dan pastri, Norah Tangil, programnya mula beroperasi semula selepas kerajaan membenarkan penganjuran pelbagai kursus pertengahan Jun lalu berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagaimanapun, beliau menghadkan jumlah peserta yang mengikuti program berkenaan dalam satu-satu masa tertentu bagi mematuhi penjarakan sosial yang ditetapkan. Malah, setiap peserta juga akan dipastikan berada dalam keadaan sihat sebelum menyertai program yang dianjurkan. Peralatan yang digunakan juga akan disanitasi selepas digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kita mesti ikut SOP sekarang ni kan, jadi kami hadkan pengambilan peserta kalau dulu sampai 10 hingga 15, tapi sekarang ini hanya 4 hingga 6 saja sebab ada penjarakan begitu. Dan bila diorang datang saja, kami pastikan diorang ini tidak ada sakit batuk, selisma atau demam. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Putatan. Sementara itu, peserta program yang ditemui berpuas hati dengan SOP yang ditetapkan. Memang kami puas hati. Inilah yang kami tunggu dari dulu lagi. Tapi ada juga hikmahnya lah kan. Bagus segala lagi satu pun menjaga kebersihan begitu kan. Jadi apa-apa pun tangan pun sentiasa bersih sebab membuat kue kan. Kalau di setakat ini okeylah ikut peraturan SOP kan. Kami pun berjaga-jaga juga dalam macam jarak, macam tu kebersihan. Gitulah apa yang diminta dalam SOP kami akan ikut. Jun lalu kerajaan bersetuju memberi kebenaran kepada penganjuran mesyuarat, seminar dan kursus atau latihan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pembukaan semula taman tema di negeri ini patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tinjauan RTM di Taman Tema Air di sekitar Kota Kinabalu mendapati pengusaha taman itu mematuhi SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara.
Ketika ditemui RTM, penyelia Taman Tema de Borneo Waterpark, Siti Malati Awang Tengah berkata pihaknya memastikan semua SOP ditetapkan dilaksana setiap masa, termasuk penjarakan sosial dan pemeriksaan suhu badan. Selain itu, katanya aspek kebersihan kawasan Taman Tema juga turut dititik beratkan. Kami ada bagi limit orang. Kalau masuk bahagian itik, kami bagi limit dalam 6 orang. Satu itik, 1 orang. Sebelum ni memang ada 2 orang lah dalam satu itik. Kalau dalam kolam besar yang gelongsor, kami tengok berapa jumlah yang masuk. Sebanyak 54 taman tema di seluruh negara dibenarkan beroperasi mulai 1 Julai 2020. Sementara itu, pawagam yang mula beroperasi sejak 1 Julai lalu turut mematuhi SOP yang ditetapkan. Tinjauan kru berita RTM di salah satu pawagam di Kota Kinabalu mendapati SOP dipatuhi dengan pelaksanaan pemeriksaan suhu badan, penjarakan sosial, pemakaian pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Pengunjung pawagam yang ditemui menyambut baik norma baharu tersebut. Saya rasa okeylah sebab di sini pun masih ikut itu SOP. Macam sebelum masuk kita kena scan itu suhu. Okey, lepas tu kita masih ikut pakai mask. Lepas tu duduk di dalam pun dia ada jarak juga di antara kerusi ke kerusi. For this moment we need to do lah. We need to do this SOP lah. So no objection actually, but I think we will recover as usual. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri. Patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Syarizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan juga dengan kerjasama syarikat swasta akan menjalankan kempen Shop Malaysia Online bagi menggalakkan rakyat berbelanja secara atas talian, di mana kod promosi dan pelbagai voucher diskaun akan diberi melalui platform e-dagang. Dan sebagai permulaan, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 70 juta ringgit yang akan dipadankan dengan jumlah yang sama oleh platform e-dagang. Waspada dalam talian. Sedar akan status sosial dan tingkatkan tahap keselamatan peranti anda. Aktifkan kata kunci bagi menjawab dan melindungi nombor PIN anda. Jangan buka mesej daripada orang yang tidak dikenali. Amalkan sikap berhati-hati. Lindungi diri anda, keluarga dan mereka yang anda sayangi. Keselamatan anda, tanggungjawab bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak bersama saya Damia Cassandra Manja dan kita mulakan berita edisi Ahad 5 Julai.
Penduduk di kawasan Tanjung Datu Lunduk disaran merebut peluang perniagaan menerusi pembangunan ekonomi oleh kerajaan di kawasan itu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu beberapa pembangunan besar yang sedang dilaksanakan, antaranya pembinaan jambatan rambungan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menambah di bawah kementerian beliau terdapat pelbagai platform disediakan untuk mereka terlibat dalam perniagaan seperti pinjaman maupun latihan. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa majlis penyerahan sumbangan pendidikan, perubatan dan geran projek luar bandar MRP bagi kawasan Tanjung Datu di Lundu. Seramai 22 orang dan 6 pertubuhan kawasan Tanjung Datu menerima sumbangan pendidikan, perubatan serta geran MRP. Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk pembangunan di kawasan-kawasan parlimen amat membantu terutama dalam mempercepat proses pembangunan demi manfaat rakyat. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sebelum ini kebanyakan projek di kawasan seliaan beliau telah diambil alih dan diteruskan oleh Kerajaan Negeri. Datuk Seri Nancy menambah apabila kerajaan negeri kembali bersama kerajaan persekutuan, banyak projek-projek yang disarankan telah diluluskan oleh kerajaan persekutuan. Ke arah itu, katanya penyelarasan peruntukan perlu ada bagi memastikan penggunaan dana-dana kedua-dua pihak akan membantu mempercepatkan proses pembangunan khususnya di kawasan Batang Sadong. Jadi kita menggunakan peruntukan daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi insya-Allah ini akan mempercepatkan lagi proses pembangunan di kawasan, terutama sekali di kawasan Parlimen Batang Sadong. Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas memantau dan meninjau perkembangan projek-projek siap sedang dilaksanakan serta yang dicadangkan di zon Punggol Simunjan. Antaranya projek naik taraf ban di Kampung Benat, cadangan bina baharu dataran Kejat termasuk perparitan di Kampung Lubuk Punggol. Beliau turut meninjau projek siap Jalan Premix Kampung Sungai Ba serta bina baharu Surau Lubuk Samsu. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB meluluskan peruntukan sejumlah RM2 juta untuk projek pembangunan di Lawas. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata peruntukan itu digunakan untuk membina pelbagai prasarana demi kesejahteraan rakyat di utara negeri ini. Datuk Dr. Abdul Latif berkata bagi tujuan itu RM500,000 diluluskan untuk pembinaan jalan perhubungan desa dari Sekolah Kebangsaan SK Long Tukon dan Kampung Long Kacu, Lawas sepanjang 600 meter. Tambahnya, jalan yang dibina ini mengambil kira masalah banjir yang berlaku di sepanjang laluan ini sebelum ini, paling utama memudahkan akses penduduk kampung untuk menghantar anak-anak mereka di SK Long Tukon. Khabar gembira itu disampaikan beliau ketika menghadiri majlis di Pusat Kebudayaan Lun Bawang, Long Tuan, Lawas. Bagaimanapun, katanya projek membabitkan jalan luar bandar melibatkan kos RM125.5 juta dari Kampung Murut Suang ke Long Tengua, Lawas sepanjang 20 km akan dipertimbangkan untuk kelulusan kerajaan pusat. Semalam beliau sempat meninjau keperluan penduduk di kampung perpindahan awat-awat Lawas. Hasil lawatan itu, beliau meluluskan sejumlah RM400,000 untuk keperluan pembinaan TT di kampung tersebut. Selain itu, KPLB turut meluluskan pembinaan 10 buah rumah PPRT dengan kos bina baharu bernilai RM600,000 di Lawas. Mematuhi prosedur operasi standard SOP yang disarankan merupakan kebiasaan baru kehidupan yang diamalkan penduduk, terutama pelanggan di Pasar Tamu Kuching City Mall. Tinjauan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Ahmad Douglas Ugambas ke Pasar Tamu tersebut mendapati pengunjung dengan rela membenarkan pihak penguatkuasa petugas dari Jabatan Sukarelawan Malaysia rela untuk mengambil bacaan suhu badan selain merekodkan data peribadi atau menggunakan telefon bimbit. Penjarakan fizikal jelas diamalkan kerana tiada kesesakan disaksikan di pasar tamu itu yang mempunyai 115 gerai menjual pelbagai buah-buahan, sayur, produk hutan, kek, daging dan ikan. Tinjauan Datuk Ahmad Douglas yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak ditemani Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Sim Kuhian. Pasar tamu tersebut dibuka bermula 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan, pasar tamu tersebut merupakan pasar malam. Pasar tamu berkenaan turut menempatkan peniaga dari Pasar Tamu MJC Batu Kawah yang masih belum beroperasi.
Untuk merangsang semula industri pelancongan domestik di Sarawak, bayaran masuk ke tempat-tempat pelancongan akan diturunkan. Sejajar dengan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kesenian Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Kampung Budaya Sarawak SCV kini menawarkan harga istimewa kepada pelancong tempatan. Ramai datang sama ada. Jelas Dato' Abdul Karim, penurunan bayaran ini akan dinilai semula selepas pelancong luar negara dibenarkan untuk masuk ke dalam Sarawak. Beliau ditemui media di majlis pembukaan semula Kampung Budaya Sarawak SCV oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri di Santubong, Kuching. SCV menawarkan harga lebih rendah dari sebelum ini untuk pelancong tempatan yang mahu berkunjung ke Muzium Hidup ini yang turut mengamalkan prosedur operasi standard untuk persembahan di luar berbanding dalam dewan berhawa dingin sebelum ini. Tindakan mencarum dalam perkeso ternyata memberi faedah kepada seorang bekas penyelia sebuah syarikat di loji minyak dan gas di Tanjung Kidurong Bintulu, Majiri Zaini. Beliau yang kini berusia 55 tahun mengalami penyakit left lateral medullary syndrome dan berhenti kerja pada 31 Disember tahun lepas. Majiri yang merupakan seorang pekerja di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 telah mengemukakan notis keilatan ke Pejabat Perkeso Bintulu dan beliau dirujuk ke Jemaah Doktor Perkeso pada 23 Januari lepas. Menurut Pengurus Pejabat Perkeso Cawangan Bintulu, Jimmy Henry Kijon, Majiri layak menerima pensyen ilat kira-kira RM2,174 sebulan untuk seumur hidup. Selain itu, beliau juga disyorkan oleh Jemaah Doktor Perkeso untuk dibekalkan adult diapers dan Ripple mattress untuk kelangsungan hidup. Jimmy berkata demikian kepada RTM selepas melakukan lawatan dan penyerahan peralatan tersebut di Rumah Majiri, Kampung Jepak, Bintulu. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulpilip yang juga Adun Jepak turut serta melakukan kunjungan ke rumah penerima sumbangan Perkeso Bintulu itu. Ditemui RTM, Majiri yang juga telah dipotong kakinya akibat penyakit diabetes ternyata terharu dan menasihatkan setiap pekerja untuk mencarum dengan Perkeso bagi langkah persediaan menghadapi sebarang kemungkinan. Inap desa yang menonjolkan unsur tradisi dan budaya sesebuah masyarakat kini semakin mendapat sambutan pelancong dalam dan luar negeri. Menyedari potensi tersebut, seorang pengusaha dari Kampung Iboy, Kota Semarahan, Suraya Lariwo menjadikan unsur tradisi dan budaya masyarakat Bugis sebagai satu tarikan inap desanya. Wartawan Monica Geri ada laporannya. Kampung Iboy yang terletak dalam daerah kecil Sadung Jaya merupakan sebuah perkampungan Melayu yang mempunyai minoriti penduduk berketurunan Bugis. Bagi mengekalkan budaya dan tradisi masyarakat Bugis, Suraya mendaftar dalam program Inap Desa pada 2014 dengan mengetengahkan budaya dan tradisi Bugis menerusi konsep binaan Rumah Bugis yang dibina pada tahun 1971. Saya mesti kekalkan warisan bangsa saya sendiri. Saya tak nak dia terus hilang lapuk di telan zaman. Jadi oleh kerana saya ada homestay, jadi saya memang bertekadlah apa-apa saja, siapa-siapa saja yang datang, walaupun bukan datang untuk bermalam, walaupun datang untuk datang balik siang hari, saya mesti masak masakan Bugis. Sebab kalau saya nak ketengahkan mereka bagaimana kaum Bugis dengan cara masakan mereka. Antara tarikan di Inap Desa ini ialah masakan masyarakat Bugis. Nasi yang dikenali burasak menjadi hidangan utama kepada pelancong yang datang. Sejak Inap Desa ini dibuka, ia menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Ada juga impaknya apabila ada penghuni homestay nak pergi ke rumahnya, yang akan panggil kami untuk nolongnya lah masak, dan lepas itu adalah impak untuk kami sebagai suri rumah sepenuh masa lah. Setakat ini, di Kampung Iboy mempunyai 14 inap desa yang berdaftar. Industri inap desa ini perlu dipertingkatkan dari aspek penglibatan dan lebih kreatif. Dalam pelancongan ini, dia bukan hanya kita bercakap mengenai melancong, melawat saja, tetapi ada produk-produk sampingan yang perlu diketengahkan. Jadi produk sampingan inilah menunjukkan budaya.
Sejak program Inap Desa diperkenalkan pada 2013, pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan disalurkan seperti kursus dan bantuan kewangan kepada pengusaha menaik taraf Inap Desa mereka. Di Sarawak, terdapat 650 pengusaha Inap Desa berdaftar di bawah MOTEK. Selain menyumbang kepada pendapatan negara dan juga menjadi sumber pendapatan tambahan penduduk setempat, industri Inap Desa juga mampu menjadi medium utama untuk mengetengahkan budaya dan tradisi di sesebuah kawasan sekaligus mampu menarik jumlah pelancong ke dalam negeri ini. Monica Geri, RTM. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padawan akan mempergiat operasi sekatan jalan raya bagi membendung kegiatan memandu dalam keadaan mabuk menerusi op mabuk. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jo Siong berkata, ke arah itu operasi yang sebelum ini diadakan secara berkala kini akan diadakan setiap minggu. DSP Lim berkata ini bertujuan memberi kesedaran kepada orang awam untuk mematuhi undang-undang jalan raya terutama tidak memandu selepas mengambil minuman beralkohol. Jumaat lepas, DSP Lim telah turun padang mengetuai op mabuk di Jalan Batu Kawah bermula 10 malam hingga 2 pagi. Sebanyak 43 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Damia Cassandra Manja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.